ketahui olehmu bahwasanya qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi al-qawaid al-hadith. Dan ketahui olehmu bahwasanya memelihara segala anggota yang tujuh ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan. Tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan rajanya daripada segala perangai yang dicela seperti riya dan takabur dan dengki dan fikir dan lainnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah sekalian, alhamdulillah kita menerima kita Allah Ta'ala ujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan keizinannya taufik beliau daripadanya maka kita semua pada malam ini diberikan kesempatan keselamatan dan keamanan untuk sama-sama terus melihat dan membaca kitab Amal Pagi Hati, dan kita telah menghabiskan ketujuh pasal yang berkaitan dengan anggota zahir yang perlu kita pelihara dan jaga dia agar tidak terjebak dengan perkara maksiat, kerana setiap anggota yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu ada manfaatnya, ada tujuannya, ada hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia. Sama ada hikmah itu tujuannya itu merupakan tujuan ataupun hikmah duniawi ataupun tujuan dan hikmah ukhrawi. Maka sambung daripada bab ataupun daripada kitab yang pertama itu, kata muallif, dan ketahui olehmu bahawasanya memelihara segala anggota dalam tujuh ini. Yang tujuh yang terlepas kita dah bicara dulu, daripada segala kejahatan dan memakainya. Saya dibaca memaki pula. Memakainya pada segala kebajikan. Tiada sempurna keduanya. Kedua mana? Kedua pelihara dan makan, melainkan dengan membersihkan akan rajanya daripada segala perangai yang dicela seperti riya, takabur dan dengki dan fikir dan lainnya, dan dikehendaki dengan rajanya itu iaitu hati. Baik. Jadi sebelum dia masuk berbicara tentang dalam kitab yang kedua, kitab yang menyatakan berkenaan dengan qalbun ataupun diterjemahkan dengan maknanya jantung, ataupun akan diberitahu kepada kita apa yang dimaksudkan dengan qalbun ini, diberitahu kepada kita ataupun disebut kepada kita dalam bab-bab yang lalu berkenaan dengan tujuh anggota, supaya kita bersihkan ketujuh anggota tersebut daripada segala perkara yang berkaitan dengan maksiat ataupun perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu umum hadis Nabi menyebutkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Nabi sebut secara umum bersih itu adalah sebahagian daripada iman. Maknanya bersih yang mana? Zahir dan batin masuk sekali. Zahir bersih, batin pun bersih. Jadi tak sempurna bersihnya ketujuh anggota ini kecuali selepas kita tengok pula kepada raja dia, kerana dia adalah pemerintah kepada ketujuh anggota ni. Maka dia kata dia akan cerita pula kepada kita dalam kitab yang kedua ini berkenaan dengan raja ataupun berkenaan dengan qalbun. Dikehendaki dengan raja iaitu hati. Wallahu a'lam. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbun artinya jantung. Dan pada kitab kedua ni 10 bab. Dalam kitab yang kedua ni ada 10 bab pula yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10. Dia akan beritahu pula kepada kita dalam kitab yang kedua ni berkenaan dengan sifat-sifat mazmumah yang 10. Walaupun ba'dul ulama iqalu, walaupun sebahagian daripada ulama ada yang mengatakan bahawa sifat-sifat mazmumah ini ada 12,000 sifat dalam diri manusia. Cuma diringkaskan oleh alim ulama kita kepada 10 yang utama, 10 yang asasi. Maknanya daripada 10 yang asasi ini keluarlah daripada situ cabang-cabang dia
ketahui olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya dua makna. Kita sebut dengan makna qalbun. Bila kita sebut qalbun, biasanya kita terima dalam bahasa Melayu kita hati, dengan makna hati. Tengok dia cerita. Dia kata qalbun ini ada baginya dua makna. Pertama, qalbun jasmani. Qalbun jasmani dia panggil, iaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri, yang menyerupai ia akan jantung pisang, dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang, dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Ini jantung, jantung yang ada di sebelah kiri kita, sebelah kiri kita. Sebab tu kalau kita tengok orang bertahlil, dia ada kaedah dia bergerak tubuh. Pada kalimah Allah tu dia letak di sebelah kiri. Pada kalimah Allah dia letak di sebelah kiri. Itu cara orang bertahlil lah. Kalau kita mengaji lebih sikit, kita akan dapat benda yang lebih sikit. Maknanya cara orang bergerak tu pun bukan saja-saja bergerak. Bukan macam kita bergerak, kita ikut cara kita nak bergerak ya. Dia ada cara dia bergerak pula. Dia ada makna pula bergerak dia daripada mana ke mana, daripada perkataan mana kepada perkataan mana, ada makna dan rahsia dia pula. Baik, cuma saya nak sebutnya ialah perkataan yang biasa dia diletakkan pada qalbun ialah kalimah Allah Ta'ala telah, sebab dia duduk sebelah kiri. Jadi perkataan yang pertama ataupun maksud qalbun yang pertama ialah qalbun jasmani. Qalbun jasmani iaitu seketul daging yang diletak di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai jantung pisang. Jantung pisang, jantung namanya. Tidak pada hati, tak kena pada hati. Kalau kita kata qalbun tu hati, dia lebih kepada jantung. Di dalam jantung tu pula, dalam daging tu yang tertentu, maknanya yang maklum yang kita kenal tu, ada dalam tu lubang. Dia ada rongga-rongga dia. Dia ada rongga-rongga tempat laluan darah. Maka di situ, di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Sebab tu daripada situlah, daripada jantung itulah tempat yang berlaku peristiwa belah dada Nabi. Cuci belah dada Nabi itu, situlah keluarkan darah hitam daripada situ. Maka dimasukkan dengan hikmah, dengan ilmu, dengan iman, dengan hikmah, dimasukkan, dibasuh dengan air Zam-Zam. Baik. Yang kedua ni ialah qalbun rohani, iaitu sesuatu yang halus ataupun dalam istilah ilmu tasawuf dipanggil latifatun rabbaniyatun. Tak payah faham, tak apa. Ikut makna bahasa Melayu lah. Qalbun rohani iaitu sesuatu yang halus, yang mengetahui, yang mengenal, dan yang mendapat ataupun dipanggil idrak, dan yang mendapat daripada manusia. Ini maha jantung ni. Sini maha jantung sebab dia adalah tempat kita mengenal, tempat kita mengetahui, dan tempat kita idrak. Mana-mana ayat Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, perintah kepada kita supaya buat, perintah kepada kita supaya larang, perintah kepada kita larangan ataupun perintah supaya kita meninggalkan sesuatu perbuatan, fahamnya di mana? Fahamnya di jantung lah. Situlah tempat kita memahaminya, situlah tempat kita mengetahui maksud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh ataupun larang sesuatu suruhan ataupun larangan tersebut. Maka jantung ini adalah merupakan tempat ma'rifah. Salam kepada ma'rifah. Sebab tu nak kena jaga. Kalau dia kotor, dia bercampur di antara ma'rifah dengan yang baik dan yang buruk. Di antara ma'rifah yang baik dan yang buruk. Baliknya bila bercampur di antara yang baik dengan yang buruk, maka menangnya yang buruk lah jawab dia. Kalau awak contohnya di antara campur air sejuk dengan awak, jawab dia menang awak. Kullu ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Tu kaedah ulama letak. Semua benda yang ambil banyak jadi mabuk, maka sikit pun haram. Sikit pun haram. Maknanya kalau kita ambil sikit 2-3 titik campur dengan air sejuk, yang air masak yang kita nak minum, dia tetap haram walaupun nama dia setitik, walaupun nama dia sikit. Biasanya bila kita tak jaga qalbun rohani ni, jawab dia bila ada campur di antara baik dan buruk, jawab dia jadi buruk lah biasanya. Baliknya dia kalah kepada yang baik. Tempat yang mengenal dan ma'rifah, mengenal ma'rifah, mana mengenal tu ma'rifah, dan yang mendapat
segala perintah Allah Ta'ala dituju situ. Dan ia juga yang disuruh dan yang dilarang. Segala suruhan yang datang daripada Allah Ta'ala, mari itu dituju kepada qalbun itu. Segala larangan yang mari daripada Allah Ta'ala, tuju di situ juga. Dan ada baginya sangkut paut dengan qalbun jasmani, dan sungguhnya tercengang kebanyakan orang yang berakal. Kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya. Tak tahu, maknanya orang-orang yang mengkaji benda ni pun tak pasti. Sebab kalau belok ambil stokor jantung tu, dia belok di hospital, tak nampak qalbun rohani duduk mana. Tak nampak qalbun rohani. Saya nak cek lah qalbun rohani saya ni setara mana dah. Ketinggian iman dia. Kita tak boleh nak cek dengan hospital, tapi kita boleh rasa. Kita boleh rasa di jantung kita tu, degupan jantung kita tu boleh rasa dengan zikrullah. Kita boleh rasa degupan zikrullah yang ada di jantung kita. Takut di mari situlah, tamak di mari situlah, segala sifat-sifat di mari daripada situ. Sebab tu dikatakan situ adalah hakikat manusia. Bahkan ada pendakwah mengatakan bahawa diri kamu itu sebenarnya adalah jantung kamu pula. Sebab tu dia kata ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi. Dia kata wahai orang yang menjadi khadam kepada tubuh badan, kepada jasad, dia kata kam tas'a, berapa banyak kamu berusaha untuk berkhidmat kepada tubuh badanmu. At'abta fi at'abta nafsaka fi at'abta nafsaka fi khusrani. Sesungguhnya sebenarnya engkau telah memenatkan tubuh engkau pada perkara yang merugikan. Sebab apa? Dia akan cerita nanti dalil-dalil dia. Kenapa orang yang menjadi khadam kepada jisim ni sebenarnya orang yang memenatkan diri dia. Orang yang sentiasa menilik jasmani dia ni lawa ataupun tidak, cantik ke tidak, yang berusaha untuk menjaga jasmani semata-mata tak menjaga rohaninya, disifatkan oleh penyair dan mengatakan adalah engkau memenatkan diri engkau kerana engkau menjaga sesuatu yang merugikan engkau. Aqbil ala ruh, aqbil ala ruh wastakmil fadailaha. Kena menghadap kepada ruh. Maknanya mu kena ambil tahu, mu kena kenal ruh kamu. Fa anta birruh la bil jasadi insan. Sesungguhnya engkau digelar manusia dengan sebab ruh kamu, bukan kerana jasad kamu. Kalau jasad serupa dengan haiwan lain, kalau jasad serupa dengan haiwan kita. Sebab tubuh badan kita tak serupa, lebih kurang serupa dengan haiwan. Kalau kita jadi makan daging, ada haiwan yang jadi makan daging, bahkan dia lebih dahsyat lagi daripada kita. Kalau kita jadi makan sayur-sayuran, ada haiwan yang jadi makan sayur-sayuran saja, bahkan jasad mereka lebih besar, lebih hebat daripada kita lagi. Kalau kita langgar lembu, jawab dia mati kita. Kita langgar lembu, padahal kita langgar nak kita, tapi mati kita. Kalau langgar betul-betul depan, jawab dia lompat naik atas kita, mati kita. Mati kita dah bagi tahu bandingan jasad. Tapi sebab apa kita mulia di sisi Allah? Kerana ruh. Sebab tu dia kata fa anta biruh. Manusia itu adalah pada hakikatnya nilai dia adalah pada ruh. Baik ruh, maka tinggilah manusia tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ayat Quran sebut wa nafakhtu fihi min ruhi. Mulianya manusia selepas Allah Subhanahu wa taala meniup masukkan ruh ke dalam jasad Adam alaihi salam. Jasad Adam alaihi salam yang sejak sekian lama tidak dikenali oleh mana-mana makhluk. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ayat Quran sebut berapa lama tempoh masa Allah Taala jadikan jasad manusia yang bernama Adam tu, yang bernama insan tu tidak dikenali. Lam yakun syai'an madhkura. Tak ada seorang makhluk pun kenal manusia ni nama dia manusia. Makhluk ni nama dia manusia. Dia tengok dia kaku terbagi gitu. Tapi bila Allah Taala kata wa nafakhtu fihi min ruhi, bila ditiup masuk dalam jasad tersebut roh, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah malaikat kepada jasad tersebut, kerana dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Roh ni dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang hidup dengan roh, maknanya manusia yang dikuasai oleh roh adalah manusia yang mulia. Kerana sifat roh adalah sifat ulwi. Sifat roh dia bersifat ulwi. Sebab tu roh, bila kita mati saja roh pergi mana? Dia tak masuk dalam bumi. Yang masuk dalam bumi jasad. Jasad dia bersifat sufli. Sebab tu dia dijadikan daripada tanah. Segala campuran tanah-tanah adalah membentuk jasad. Maka jasad yang mati tak ada jasad tu dibawa naik ke atas, tak ada. Jasad tu orang bubuh dalam tanah, masuk
Sesungguhnya tercengang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya, kerana persangkutan keduanya menyerupai akan persangkutan arat dan jisim. Arat di sifat, di antara sifat dan jisim, atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakasan. Baju dan berbaju, beza antara baju dengan berbaju. Tak, baju maknanya sehelai baju, berbeza dengan kita kata berbaju. Berbaju maknanya ada sangkut paut dengan tuan lah. Bila kita sebut orang tu berbaju, orang tu berbaju biru, maknanya baju biru itu ada pada tuan dia. Itu persangkutan di antara arat dan jisim. Maknanya arat dia tak boleh berdiri sendiri. Dia tak boleh berdiri sendiri, dia kena ada jisim tempat dia menempel. Orang tak akan kata orang tu mulia kalau dia tak duduk di orang. Kita tak akan kata orang tu adalah orang yang pemurah sekiranya tak ada pun orang yang ada hanya sifat saja. Kita pun tak nampak sifat pemurah tu. Tapi kenapa kita boleh nampak orang tu pemurah, kita boleh kata orang tu pemurah, orang tu baik hati dan sebagainya? Sebab dia menempel pada jasad. Sebab dia menempel pada jasad. Maka gitulah di antara pertautan di antara jasad atau di antara qalbun rohani dengan qalbun jasmani. Dia ada kaitan dia. Dia tak boleh berpisah. Kalau qalbun jasmani saja tak jadi. Kalau qalbun rohani saja tak nampak. Dia adalah latifah rabbaniyah. Tak nampak, maka hidup sekali situ. Baik. Dan apabila disebutkan jantung di dalam kitab ini, dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab itu, dalam kitab ini bila disebut pasal jantung, nanti dia akan cerita kepada kita tentang jantung nanti, maka dia kata dikehendakinya makna yang kedua, iaitu makna qalbun rohani. Sebab qalbun jasmani bukan perbicaraan kita di sini lah. Qalbun jasmani itu dalam bab medical. Maknanya orang yang nak cerita tentang qalbun jasmani kena pergi mengaji bab medik kan. Kena ambil medik pula, mengaji lah bab jantung jasmani. Sini dalam kitab tasawuf ni dia berbicara tentang qalbun rohani. Itu maksud dia. Dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala, Qulir ruhu min amri rabbi. Artinya, bersabda olehmu hai Muhammad, bermula ruh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Pendeknya dia kata, pendeknya maknanya khulasa. Qalbun dan ruh dan nafsu, ketiga-tiganya satu makna. Saya sebut qalbun, ruh dan nafsu, ketiga-tiganya satu makna. Pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya, berkata akan dia, siapa sebut ini? Oleh Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan nak tahu lebih lagi, baca dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam buku Al-Muhlikat. Dalam buku Al-Muhlikat tuan-tuan akan jumpa lah perbicaraan keajaiban qalbun. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali tulis tentang keajaiban qalbun, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahsia-rahsia dia, rahsia qalbun. Baik. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung. Sebut jantung sini je, jantung rohani, daripada segala kelakuan yang dicela pada siapa? Seperti takabur. Takabur dia akan cerita nanti. Takabur dia akan cerita nanti kepada kita dalam satu bab khas tentang takabur. Cuma takabur ni dari segi lughahnya ambil daripada perkataan takabbara. Takabbara yatakabbaru takabbur, daripada tafa'ala yatafa'alu tafa'ul, satu usaha yang disengajakan untuk membesarkan diri gitu. Benda yang mari atas wazan tafa'ul ialah benda yang kita sengajakan. Maknanya dalam bab takabbur ni ialah kita sengaja mencari supaya kita nampak bahawa kita lebih daripada orang lain. Dalam masa yang sama kita hina. Itu nama dia takabbur. Ada akan cerita nanti beza di antara takabbur dan azamah, pula ada cerita lah nanti sampai bab dia. Dan riya pun dia akan cerita dalam satu bab nanti, dan akan menghiasinya. Dan lazimkan olehmu menghiasinya, dia apa pada yang atas. Dan lazimkan olehmu akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji. Seperti apa? Seperti sobat. Akan datang dia cerita juga dalam bab sobat. Sobat ni secara mudahnya al-habsu, iaitu kita kurung. Kita kurung keinginan kita nak bertindak, kita kurung dalam hati kita biar duduk situ, dia tak keluar pada zahir. Itu al-habsu dari segi sobat, dari segi lughah. Dan
Baik. Kerana beberapa perkara, maka lazim olehmu akan memelihara jantung kau daripada segala kelakuan yang dicela. Itu maknanya buang segala sifat-sifat ni, kemudian hiasi dengan segala kelakuan yang dipuji seperti sabar dan rendah diri. Kerana beberapa perkara, dia kata. Pertama, kerana firman Allah Ta'ala, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Itu Allah Ta'ala sebut, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya, dan Allah Ta'ala mengetahui Dia akan barang yang di dalam jantung kamu. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Orang yang buat salah mesti dia akan buat salah itu secara sembunyi. Tak ada orang nak mencuri dia masuk secara terang-terangan, walaupun waktu siang hari. Waktu siang hari dia masuk rumah orang, waktu siang hari dia masuk, tak ada orang juga, orang pergi bekerja, orang tak ada di rumah, ataupun yang ada di rumah tu hanya seorang dua ataupun budak-budak kecil saja yang ada di rumah tersebut. Mana dia cari masa yang sembunyi. Itu orang yang melakukan salah. Maka kalau kita melakukan salah ini secara sembunyi, maka disebutkan dalam ayat ini, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Ta'ala mengetahui. Ya'lam ni al-alim. Al-alim, bila sebut al-alim, sifat Allah Ta'ala ni, dia alim di bawah tinil umur. Maknanya dia mengetahui segala perkara-perkara yang batin. Segala perkara yang batin. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui segala yang terlintas di hati kita. Bila kita tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni mengetahui segala hal ehwal yang berlaku di dalam hati kita, maka kita kena malulah dengan Allah Ta'ala. Ibaratnya gitulah. Sebab hanya orang yang bersalah saja yang tak malu, ataupun orang yang melakukan maksiat, sebagaimana orang yang melakukan maksiat buat senyap-senyap, dia takut kepada kamera, takut kepada CCTV dan sebagainya. Sepatutnya bila kita rasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui segala yang berlaku di hati kita, maka kita pun kena buang segala sifat mazmumah dan kena hiasi dengan sifat mahmudah. Situ yang sebut. Karena sebab yang pertamanya Allah Ta'ala tahu. Kalau tak ada langsung orang yang mengetahuinya, hatta Allah Ta'ala pun tak tahu, tak apa. Kalau tak ada yang mengetahui, manusia memang tak tahu dah. Kalau manusia tahu tertulis di dahi kita sifat takabur, dia ni takabur, dia ni muradi, dia ni jadi orang riak, dia ni orang hasad, orang yang hasad dengki. Orang boleh tolong. Orang boleh tolong kita, orang boleh tolong pakak bagi tahu di dahi kau tu timbul dah tu sifat hasad. Nampak dah tu di dahi tu, keluar dah di dahi tu lisan hasad, semua ni ada sifat hasad di hati. Orang pun boleh bagi tahu. Kamu tak nampak kau tu di dahi mu tu. Sebab tu ada ulama yang kalau tuan-tuan baca dalam kitab Raqaiqul Da'wah, ada ulama yang setiap hari dia akan tindik wajah dia di depan cermin. Sebab apa? Sebab dia takut wajah dia ataupun hidung dia jadi bertambah hitam. Bertambah hitam. Sebab termasuk dalam ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, iswaddat wujuhuhum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hitamkan wajah-wajah mereka. Maka dia tengok wajah dia di depan cermin, takut bertambah hitam. Esok dia tengok pula, lepas tu dia tengok pula bimbang bahawa dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang mengetahui bahawa hatinya ini sentiasa diperhati, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan menjaga hatinya daripada perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sukai. Sebagaimana orang yang mengetahui di suatu tempat itu ada CCTV, maka dia tak akan melakukan maksiat kecuali ditutup dulu CCTV. Ditutup dulu CCTV itu, baru dia tarik mesej ATM dan sebagainya. Sebab tu tak ada bukti. Tak ada bukti. Pergi tengok CCTV, CCTV itu dah dispray dah. Dah dispray dah, tak nampak dah, gelap dah. Maka dia pun ambil, dia bawa lagi dah. Walaupun sebesar ATM tu boleh dia bawa lagi sebab tak ada yang melihat dah. Tak ada yang melihat dah. Tapi bila hati manusia ini sentiasa merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang memerhatikan, maka tidak ada peluang untuk manusia menghiasi dirinya ataupun meninggalkan di dalam hatinya satu pun sifat mazmumah. Gitu. Yang kedua, dan yang kedua kerana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum.
menyebut dalam hadis sahih, dalam kitab sahih dia. Maknanya hadis ni sebut innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum. Allah Taala tak melihat apa yang berlaku di luaran kamu. Maknanya zahir tubuh badan kamu macam mana, cacat ke tak cacat, cantik ke tak cantik. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Allah hanya saja, innama ni digunakan oleh orang Arab dipanggil adat hasrin. Hanya saja, sebab itu diterjemah dengan hanya saja, maknanya tempat tilik Allah Taala hanyalah pada hati saja. Dia tak tengok pada zahir kita cantik macam mana pun kita. Gitu. Sebab tu penyair sebut tudabbibu jismakal fani liyabqa wa tatruka qalbakal baqi maridha. Kamu memperelokkan jasmani kamu supaya dia kekal hidup lama. Cari ubat tu, ubat ni, macam-macam jamu, macam-macam ramuan yang kita cari, yang kita ambil untuk menyihatkan tubuh badan kita yang fana sifat dia. Sifat dia adalah fana. Sihat macam mana pun kita, ada time kita mati. Dulu ada sahabat, ada 3 kali doktor pun kena tetap. Doktor ni biasanya tak bergaduh dengan orang, dia biasa duduk dalam bilik dia je. Tapi bertetap juga. Pekerja dia sendiri bertetap dengan pengarah hospital tersebut. Ada juga orang marah pada pengarah masalah kerja lah tu. Cuma nak bagi tahu dia, doktor yang sihat walafiat pun mati juga dia. Maknanya jasmani kita ni kita jaga segala mana pun, macam mana pun, dia adalah fana, dia akan hancur lebur. Wa tatruka qalbakal baqi maridha. Tapi yang jadi masalahnya mutinggal qalbak, hati kamu itu dalam keadaan dia sakit sampai bila-bila. Sedangkan dia kekal, roh ini akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim. Allah Taala sebut kecuali yang datang menghadap Allah Taala biqalbin salim, bukan qalbun jasmani tapi qalbun rohani, itu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala ialah qalbun rohani itu. Itu dia qalbun jasmani ajul yang hancur pada tubuh manusia ni hanya ajul danab saja yang disebut oleh Nabi. Ajul danab yang ada di hujung sekali tulang belakang kita, pokok sekali yang paling kecil sekali itu ajul danab yang itu tak hancur. Tanamlah macam mana pun tak hancur manusia ajul danab dia. Daripada situ lah akan tumbuh balik manusia, daripada ajul danab. Sebab tu ada ulama sains kaji bakar dengan beberapa darjah Celsius. Ajul danab tu lepas tu ketuk pula. Ketuk pula dia nak suruh hancur, tak hancur juga. Memang habis sebut itu. Memang habis sebut tak hancur. Baik. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia tempat tilik manusia. Tak salah, tapi dia bagi tahu sininya, maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita sahaja. Gitulah maksud dia. Kalau kita nak hias muka tak ada masalah, nak pakai bedak sikit-sikit, ataupun nak bubuh minyak rambut, bahkan itu adalah satu sunnah bagi orang lelaki. Lebih-lebih lagi ambil minyak wangi, bubuh minyak wangi di muka kita supaya wangi sikit, orang cium pipi kita, ataupun pakai minyak rambut, benda tu tak ada masalah. Sebab Nabi pun pakai minyak wangi, Nabi tak pernah tinggal minyak wangi, Nabi tak pernah tinggal berminyak rambut dia. Tapi cumanya dia kata sini, kalau kita hanya menghiasi muka kita sahaja, yang tu salah. Kita hanya menghiasi muka sahaja, yang ia tempat tilik manusia. Wajah itu hanya tempat tilik manusia. Dan kita biarkan, yakni padahal kita biarkan jantung kita kotor, bergumul dengan segala sifat kecelaan yang ia tempat tilik bagi Tuhan kita. Supaya kita basuh kereta. Kita basuh kereta, kalau kita nak cepat, basuh body saja sebentar. Basuh body saja ni ada tempat yang tak perlu kepada orang untuk berus. Lalu ikut mesin dia je. Dia ada berus, dia berpusing. Kita duduk dalam tu je. Lalu kemudian keluar hanya ada orang untuk lap saja. Lap direct dia. Tapi bila nak pada bersih dalam sekali, jawab dia lama lah. Kita kena keluar, tunggu di luar. Apatah lagi kalau kita nak bersih enjin bawah tu, maknanya kena angkat kereta tersebut, kena tengok bawah tu pula kena sembuh. Lepas tu nak sembuh, buka di bahagian depan enjin tu, kena ada orang reti pula. Bukan boleh bubuh air di semua tempat. Dia tak hidup kereta kita lepas tu ya. Maknanya susah bila kita nak cuci dalam. Tapi sepadan nak cuci luar senang. Sebab tu yang ramai orang
dengan plastik coklatnya, plastik apa, dengan star, dengan tisunya, dengan itu dan ini, bersepok dalam kereta dia. Tapi luar orang tengok berkilat, tayar berkilat, luar bodi berkilat. Itulah ibaratnya kalau kita hanya menjaga zahir, kita hanya memperelokkan zahir. Orang tengok baju bergosok di tepi ni, side ni, orang tengok tajam, boleh bunuh, seolah-olah seperti pisau tajamnya. Tak cukup dengan bini kita gosok tak lendik, ataupun tak lawa bini kita gosok ada berkedut, hantar dobi terutamanya orang bekerja di pejabat. Batik-batik tu kalau setakat gosok dia kata tak jadi dia tu kena hantar dobi pun gosok bubur dalam plastik. Kita pun pakai rasa bangga sikit, rasa bangga sebab pakai baju yang bergosok dengan begitu teliti, digosok oleh orang yang kerja di dalam dobi tersebut. Tapi dalam kita orang tak tahu kita mandi ke tak. Kita bangun pagi lewat dah tak mandi, pakai baju hati lawa, orang tengok semua hari ni padahal tak mandi. Supaya orang kata orang Cina susah mandi pagi. Kita orang Melayu ni lain sikit dia punya perangai dia. Tengok awal luar pakai bedok, pakai gincu dan sebagainya lah. Tapi dalam itu tempat wilayah manusia. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala luar ni asal menutup ikut syariat, tak ada masalah. Tutup ikut syariat, sama ada baju koyok kata koyok tak ada masalah. Yang penting jangan koyok tu sampai nampak aurat. Syariat bukan bermakna kita mengaji tasawuf tinggi sangat maqam kita, maka tak payah jaga syariat. Sebab ada orang cerita di Negeri Sembilan, dia cerita SD, adik-adik SD terlibat dengan tasawuf ni lah. Dia kata tasawuf, tapi bila dah sampai kepada satu maqam, maknanya aurat boleh buka, lepas tu berpegangan tangan di antara mahram pun boleh. Dia kata sebab dia tak nampak dah itu adalah manusia, dia nampak seolah-olah seperti batang pisang. Dia kata seperti batang pisang, tak ada masalah nak pegang mahram, nak pegang orang yang boleh kita kahwin pun, sebab dia tak anggap itu adalah sebagai mahram, sebagai manusia lagi dah. Yang nampak itu adalah seperti makhluk yang dicipta oleh Allah Taala, seperti batang pisang. Lepas tu semua benda Allah, yang ni Allah semua. Lepas tu kepala tak payah tutup dah. Itu adalah setinggi-tinggi mana pun maqam seseorang itu dalam ilmu tasawuf, dia tetap kena turun duduk di maqam syariat dia. Kena turun duduk di maqam syariat. Sebab tu ulama pesan kepada kita, bila kita tengok seseorang itu mempunyai kelebihan yang hebat, sampai peringkat dia boleh berjalan di atas air, ataupun mu tengok dia boleh dia boleh terbang di udara, tak perlu naik kapal terbang. Orang tu hebat, kita nampak dia hebat pada zahir dia, tapi mu kena tengok pada syariat dia. Ulama pesan dah tu. Jumpa orang yang hebat-hebat ada karamah, kita nampak dia zahir pada ada karamah, maka tengok pada syariat dia. Kalau syariat dia betul dengan syariat Nabi, jawab dia orang tu adalah mendapat karamah daripada Allah Taala. Tapi kalau kamu tengok benda pelik berlaku pada dia, tapi pada syariat dia jauh daripada syariat Nabi, jawab dia itu bukan karamah, itu adalah istidraj. Itu adalah istidraj yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi supaya orang tu bertambah-tambah lagi kesesatan dia. Gitu. Baik. Dan kita biarkan jantung kita kotor, bergumul dengan segala sifat kecelaan yang ia tempat pilih bagi Tuhan kita. Bahkan sayudia bagi yang berakal membersihkan jantungnya dan menghiasinya lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Orang berakal itulah. Orang berakal bila dia tahu tempat pilihnya adalah hati, tempat pilih Allah Subhanahu Wa Taala adalah hati, maka situlah jadi tempat tuju kita. Tempat yang kita bersihkan. Sebab tu para sahabat tak sibuk dengan benda-benda kemewahan yang berupa duniawi ataupun lahiriah. Yang mereka cari ialah ketinggian rohani mereka. Ketinggian rohani mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang dibentuk oleh Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi ialah membentuk ketinggian rohani, bukannya membina kekayaan yang sehingga melupakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dalam sejarah banyaklah contoh-contoh dia. Kita kira-kirakan. Dan yang ketiga, bahawasanya jantung itu raja. Ini tak dipanggil tasbih balik. Orang ngaji bahasa Arab dia ni dipanggil tasbih balik. Tak ada adab, tak ada wajah. Jantung itu raja bagi segala anggota, dan segala anggota itu mengikut ia akan perintah rajanya. Dan apabila baik jantung itu nescaya baik segala anggota, dan apabila jahat ia nescaya jahat
kebersihan segala anggota. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Artinya bahawasanya ada dalam bahwasanya ada dalam tubuh itu sepotong daging. Nabi sebut mudghah. Mudghah ni asalnya ialah satu punyahan. Maknanya kecil, dia besar tak sayur tak besar, yang boleh kita punya. Itu. Sepotong daging apabila ia baik, nescaya baik oleh tubuh itu semuanya. Dan apabila binasa, ia nescaya binasa oleh tubuh itu semuanya. Jaga-jaga Nabi kata, dan iaitu jantung. Dan apabila adalah baik jantung itu sebab bagi baik segala anggota, nescaya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaiki jantung dan memeliharanya daripada segala kebinasaan. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni. Sebab tu seseorang itu, kita ambil satu contoh. Satu contoh sifat tawakal. Tawakal seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rabi'atul Adawiyah, kata ulama, tawakal itu ialah seperti seseorang itu, tawakal ini adalah seperti seorang kanak-kanak. Seorang kanak-kanak yang tidak mengetahui apa-apa. Seorang kanak-kanak yang baru lahir, baby yang baru lahir. Itu sifat tawakal yang ada dalam hati manusia. Bila ada sifat tawakal dalam hati manusia, maka dia adalah seperti budak kecil. Budak kecil yang dia tak tahu apa-apa kecuali susu ibu dia. Susu ibu dia. Sama ada orang marah pada dia pun dia tak tahu, sama ada orang suka pada dia pun dia tak tahu. Yang dia hanya tahu ialah ni saja yang aku kenal, iaitu Tuhan dah susu tempat dia menyusu itu saja. Itu sifat tawakal yang ada dalam diri manusia. Jadi kalau dalam hati manusia ini ada sifat tawakal, dia bawa kepada zahir dia. Bawa pada zahir dia. Tawakal dia keluar di mulut dia, tawakal keluar di anggota badan dia, maka akan melahirkan seseorang yang redha pada Allah Taala. Redha macam mana pula? Rabi'atul Adawiyah kata seseorang itu tidak dikatakan redha sekiranya tak sama di antara dia menerima nikmat ataupun menerima ujian. Dia menerima nikmat lain cara dia menerima ujian lain cara dia. Dia mesti sama, kata Rabi'atul Adawiyah. Sebagaimana dia bergembira menerima nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, begitulah juga dia tak kecewa bila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada ada sifat tawakal dalam hati dia, maka keluar redha duduk di zahir dia. Duduk di zahir dia. Gitu. Sebab tu dikatakan raja dia melibatkan kepada bila baiknya raja tersebut, jasmani dia akan seluruh jasmani dia akan jadi baik. Sebab tu orang kata ada hadis, orang kata hadis, ada orang kata bukan hadis, an-nasu ala dini mulukihim. Ada orang kata yang ni bukan hadis, saya pun tak pernah rujuk. Cuma ada orang kata yang ni bukan hadis. Cuma kalau bukan hadis pun kita boleh ambil faedah juga. Orang kata an-nasu ala dini mulukihim. Manusia ataupun rakyat ni akan ikut agama kepada pemerintah dia. Macam mana agama yang ada pada pemerintah tersebut, itulah agama itu dihayati oleh rakyat dia. Kalau agama itu ada pada pemerintah tersebut hanya pada masjid, jawab dia, masjid ialah dalam masjid ialah orang beragama. Luar daripada masjid orang tak beragama lah. Luar daripada masjid orang pun jauh daripada agama. Sebab simbol agama ada pada masjid saja. Kerja dia hanya bina masjid, maka masjid sajalah tempat agama. Luar daripada masjid ada agama. Tapi kalau seorang pemerintah itu memahami agama ni adalah seluruh kehidupan, maka rakyat dia pun akan turut serta memahami bahawa agama ini adalah keseluruhan
Baik, untuk proses pendidikan, proses tarbiyah bermula daripada, kalau daripada kecil, mula daripada muayyu. Mula daripada muayyu. Naik besar sikit, dia pergi kepada sahabat anda yang ada di kiri kanan dia. Kemudian tinggi lagi, dia naik kepada pemerintah. Yang menentukan adalah pemerintah. Kita didik anak kita macam mana pun jadi orang baik masa dia kecil. Tak mustahil dia akan terpengaruh bila dia masuk dalam masyarakat. Sebab dia dipengaruhi oleh pemerintah dalam masa itu. Apa benda yang disediakan oleh pemerintah dalam masyarakat pada masa itu. Walaupun pada masa kecilnya kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi, yang mencorokkan anak tersebut ialah muayyu. Kita orang faham agama contohnya. Maka kita bagi pendidikan agama sepenuhnya pada anak kita masa dia kecil. Tapi bila dia masuk zaman dia duduk dengan sahabat andai dia, maka al-mar'u 'ala dini khalilihi, dia berpindah pula agama tu ikut sahabat andai dia. Maka kalau mu nak tengok akhlak anakmu, tengoklah sahabat dia macam mana. Maka situ kalau anak kita tak pandai dah mencari Tuhan, jawab dia anak kita pun akan hanyut juga. Walaupun asas yang kita bagi pada dia cukup masa dia kecil dulu. Cuma dia akan patah balik kita dan akan datang. Akan datang boleh jadi selepas dia terjatuh, tersungkur, dia akan patah balik. Dia akan tengok balik yang kita didik masa kecil dulu. Benda tu dah tersemat, cuma terpadam sementara ataupun tertutup dengan keseronokan duniawi yang dia dapat daripada kawan dia. Kalau kata marhalah kedua tu dia dapat sahabat yang baik juga. Bila dia dah keluar bekerja nanti, berada dalam masyarakat itu disediakan dalam bentuk yang macam mana? Penuh dengan hiburan, penuh dengan keseronokan. Maka tak mustahil juga dia terpengaruh. Sebab tu dia perlu kepada 3 step ni. Maknanya mak ayah dia cantik dah, sahabat-sahabat dia pun orang baik-baik semua. Lepas tu pemerintah yang baik. Maka anak kita akan lahir dalam generasi yang baik. Akan jadi orang baik-baik semua. Gitu. Baik. Dan yang keempat, tak punya azab. Dan yang keempat, bahawasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kemudian